Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Siapa lantik Azam Baki? Tan Sri Azam Baki mula memegang jawatan sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada 9 Mac 2020. Maknanya sudah hampir 3 tahun beliau menerajui SPRM. Tiba-tiba hari ini kecoh pula tentang isu pelantikan beliau. Semua gara-gara Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki itu didakwa memiliki saham syarikat dalam senarai awam pada tahun 2015 dan 2016. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyidin Mat Yassin menafikan beliau memilih Azam Baki untuk dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM pada tahun 2020 itu. Beliau menjelaskan pelantikan Azam telah melalui prosedur yang ditetapkan untuk mana-mana jawatan dalam kerajaan. Mahyidin berkata pelantikan itu diperakukan oleh sebuah jawatan kuasa dan Ketua Setiausaha Negara mencadangkan nama Azam kerana fikir beliau layak. Ya, dia dilantik waktu saya bila berlaku kekosongan bekas Pesuruhjaya yang dahulu berhenti, maka perlu ada pengganti. Yang melantik bukan saya, iaitu selepas diperkenankan oleh Di-Pertuan Agong dan proses lantikan itu teratur mengikut peraturan, katanya di petik media. Dalam pada itu, bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Mahyidin, Datuk Marzuki Mohamad berkata pelantikan Azam dibuat di bawah peruntukan Seksyen 5 Akta SPRM 2009. Beliau berkata di bawah Seksyen 5 Akta SPRM 2009, jawatan Ketua Pengarah SPRM adalah dilantik yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Perdana Menteri pula seperti mana dalam pelantikan mana-mana pegawai tinggi kerajaan yang lain biasanya menerima syur daripada Ketua Setiausaha Negara atau mana-mana pihak yang diperuntukkan di bawah undang-undang. Syur ini diangkat kepada Perdana Menteri dalam bentuk kertas cadangan pelantikan pegawai yang mana di dalamnya terdapat laporan mengenai kelayakan pegawai dan justifikasi pelantikan. Terdapat proses tertentu dalam perkhidmatan awam yang menentukan kelayakan seseorang pegawai untuk dilantik mana-mana jawatan. Ini termasuk proses tapisan keselamatan dan keutuhan yang dibuat oleh pelbagai agensi dari masa ke semasa, katanya di Facebook pada Isnin. Marzuki mengulas persoalan yang dibangkitkan penasihat khas kepada Perdana Menteri Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia, Datuk Seri Azalina Osman Said, sama ada Mahyidin selaku Perdana Menteri ketika itu membuat semakan latar belakang Azam sebelum melantiknya memegang jawatan tersebut. Untuk rekod, Azam adalah timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM sebelum beliau dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya. Terdahulu, Azam dalam kenyataannya dalam sidang media berkata saham-saham tersebut telah pun dipindahkan kepada akaun milik adiknya, Nasir Baki. Saya tidak melihat ia satu isu apabila membenarkan adik saya menggunakan akaun saya untuk membeli saham. Jika ia satu kesalahan, beritahu saya bahawa ia adalah satu kesalahan, katanya seperti di petik media. Pada Rabu minggu lepas, Pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR Tan Sri Abu Zahar Ujang menyatakan LPPR yang juga satu daripada 5 badan pemantau bebas SPRM mendapati tiada sebarang pelakuan jenayah atau percanggahan kepentingan membabitkan Azam dalam urus niaga saham pada 2015. Bagaimanapun, 6 ahli LPPR itu menyifatkan apa yang dikatakan oleh Abu Zahar adalah pandangan peribadi beliau. Mereka menegaskan pada mesyuarat itu atau pada bila-bila masa selepas itu tidak pernah menyatakan pendapat seperti yang disebut Abu Zahar. Sebelum sidang media itu, anggota LPPR mengadakan perbincangan berasingan dengan Abu Zahar dan mencadangkan supaya perkara itu dirujuk selanjutnya kepada sama ada sebuah jawatan kuasa bebas, jawatan kuasa khas parlimen mengenai rasuah dan panel aduan SPRM, tegas mereka. Kenyataan bersama itu, kata mereka, adalah bagi menjaga integriti LPPR serta institusi berkenaan. 6 anggota LPPR tersebut adalah Tan Sri Ismail Omar, Datuk Sri Azman Ujang, Datuk Sri Akhbar Sattar, Datuk Hamzah Kasim, Datuk David Chua Kokti dan Profesor Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof. Mengulas mengenainya, Abu Zahar Ujang berasa kesal berhubung kenyataan media yang dikeluarkan 6 anggota LPPR tersebut.
Sebagaimana yang telah saya tegaskan daripada mula-mula lagi bahawa yang lebih penting ialah kedudukan institusi SPRM mendapat sokongan daripada rakyat. Tujuan utamanya memerangi gejala jenayah rasuah dan salah guna kuasa tanpa khawatir, takut atau memihak kepada sesiapa, katanya seperti dipetik utusan online. Pemimpin sama ada di peringkat penggubah dasar maupun pelaksana dasar bercakap mahu mempertahankan kedudukan SPRM, tetapi pada masa yang sama tidak dilihat memiliki iltizam yang tinggi untuk melakukannya. Mahyadin selaku seorang ahli politik sudah tentu amat arif berhubung sepak terjang mereka yang dalam lingkaran kuasa. Justru beliau memilih untuk menjauhkan diri daripada apa-apa unsur tidak pasti dalam pelantikan Azam. Jika kata-katanya boleh dipercayai, maka bukan hanya SPRM perlu dirombak semula, malah jawatan kuasa yang diberi mandat memilih ketua-ketua agensi dan institusi dalam negara ini juga perlu dirombak semula selain proses yang mereka guna pakai untuk pelantikan tersebut. Namun jika dilihat daripada sudut lain, Mahyadin sendiri tidak pernah menafikan sebuah audio bahawa beliau mengamalkan pendekatan scheme of things untuk membeli kesetiaan. Jangan disuruh pegar menjaga padi. Akibatnya padi tak jadi, pemilik menggigit jari. Dalam isu yang melibatkan agensi ini, pemiliknya ialah kita, rakyat Malaysia. Fikir-fikirkanlah, kata pepatah Turki, busuk ikan mula di kepala. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.